Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita buka majlis pada malam ini dengan ummul kitab Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah yang berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh saf jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, para tetamu Allah yang dimuliakan. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jadi mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan sepanjang saya menyampaikan pengajian di sini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah yang kita lakukan, khususnya dalam bulan Ramadan yang lepas, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di Malaysia ni dia sambutan raya dia meriah, Aidilfitri ni. Dia sebulan seminggu. Dia ada ekstra lagi tu. Minggu depan dah masuk apa nama ni? Bulan Rabiul Awal, bulan apa ni? Bulan Syawal, Zulqaidah. Zulqaidah pun masih banyak lagi jemputan open house. Itu meriahnya raya di Malaysia. Ala kulli hal, selagi mana dia tidak bertentangan dengan syariat, mudah-mudahan dengan jemputan memberi makan kepada manusia, yang mana Nabi sebut salah satu daripada sedekah yang afdal ialah kita bagi makan, bagi orang makan. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan majlis seumpama itu, open house itu, dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama umat Islam, khususnya insya-Allah. Cuba jangan sampai membazir. Itu kena jagalah, membazir, kemudian jaga apa nama ni, pergaulan lelaki perempuan, itu kena jaga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kembali pengajian kitab kita, iaitu kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni kita masuk satu bab yang baru, iaitu bab yang ketujuh. Kita dah selesai dah membahaskan tentang bab yang keenam, iaitu tentang himpunan hadis-hadis tentang rukun iman. Tentang rukun iman itu berkenaan dengan akidah, kepercayaan kita. Dan insya-Allah kita sambung malam ni berkenaan dengan bab wajib menjaga dan memelihara, jangan rosaknya iman dan Islam. Jadi kita membahaskan tentang hadis yang seterusnya daripada bab wajib kita menjaga dan memelihara akan keimanan dan Islam kita ini. Jangan sampai ia rosak. Sebab iman dan Islam dia boleh tercabut. Yang kita ada sekarang, yang kita dapat sekarang ni tuan-tuan, nikmat yang begitu mahal. Iman dan Islam tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dia akan kekal dengan kita sampai kita meninggal. Tak semestinya. Melainkan kita kena ada ilmu untuk menjaga. Kena ada ilmu untuk menjaga iman dan Islam itu daripada dia rosak ataupun dia tercabut.
Oleh kerana agama Islam ini adalah agama fitrah insaniah, agama semula jadi bagi sekalian makhluk, maka tiap-tiap seorang Islam itu hendaklah dia bersyukur kerana dia bertuah menerima taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pertama sekali tuan-tuan, Allah Taala telah memilih kita tanpa kita memohon. Lahir-lahir dah ada iman dan Islam, lahir-lahir dalam keluarga Islam. Kita bersyukur sangat-sangat. Sebab ada di kalangan manusia yang lahir-lahir dalam keluarga kafir. Adakah dia minta? Adakah dia minta ke Allah Ta'ala nak lahir dalam keluarga yang kafir? Tidak. Jadi mudah-mudahan, so manusia ni ada 4 golongan. Secara umumnya ada 4 golongan. Ada yang lahir dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Ada yang lahir dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Ada yang mati dalam hidup, lahir dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan Islam. Dan ada yang lahir dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Jadi secara umum ada 4 golongan manusia. Jadi kita bersyukur sebab permulaan kita dah baik, pengakhiran tak tahu lagi. Ini kita kena jagalah. Sebab ada orang yang permulaannya tidak baik, lahir-lahir dalam keadaan kafir, kemudian tercari-cari, teraba-raba, kemudian akhirnya Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Alhamdulillah. Kalau tak dapat hidayah, kekal dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, oleh yang demikian kita telah diberikan awal kita ini dengan suatu nikmat yang begitu mahal, iaitu iman dan Islam. Jadi kita bertuah mendapat taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Hingga dengan itu dia menjadi seorang yang beragama Islam. Dengan pilihan Allah Ta'ala, dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala, kita menjadi seorang yang beragama fitrah. Oleh yang demikian tuan-tuan, hendaklah kita meneguhkan pegangan kepada agama yang mulia ini, iaitu Islam, dan memeliharanya daripada segala apa yang boleh merosakkan. Sebab musuh-musuh Islam, hatta syaitan, hatta nafsu itu sendiri sentiasa nak merosakkan kita. Luar dalam kita ada musuh. Jadi kita kena jaga, kita kena teguhkan kekuatan kita ini. Kerana agama Islam sahajalah yang, kenapa perlu sangat kita jaga? Sebab Islam sahajalah yang akan menjaga kita. Islam sahajalah agama yang Allah Ta'ala redha dan yang menentukan nasib untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya, khususnya kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Jadi inilah tujuan kenapa kita perlu meneguhkan, kenapa kita perlu menjaga, kenapa kita perlu mengaji, memahami hakikat sebenar agama Allah Ta'ala ni, sebab kita nak hidup bahagia selama-lamanya di sana nanti. Jadi tuan-tuan, mengenai perkara ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada akhir ayat 132 surah Al-Baqarah. Juga firman Allah Ta'ala pada akhir ayat 102 surah Ali Imran, dan pada ayat 136 surah An-Nisa, ayat 86, 87, 88 dan 89 surah Ali Imran. Jadi maksud, begitu juga dengan maksud atau di akhir ayat 132 surah Baqarah dan 102 akhir ayat 102 surah Ali Imran, yang mana mafhum dia, mafhum daripada firman Allah Ta'ala itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan tiap-tiap seorang sentiasa menerima dan menghormati Islam. Dari segi maksud firman Allah Ta'ala, Allah suruh kita sentiasa menerima dan menghormati agama Allah Ta'ala ini, Islam, iaitu hukum-hukum yang disampaikan oleh utusan Allah Ta'ala bagi Nabi SAW. Jadi bila kita hina utusan Allah, kita hina Allah. Kita mempertikaikan hadis-hadis Nabi SAW, kita mempertikaikan firman Allah. Sebab apa yang Nabi ucapkan semuanya adalah daripada perintah Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala itu, kata Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa. Dia takkan bercakap sesuatu dengan menggunakan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang Muhammad sebut itu semuanya adalah daripada aku, kata Allah Ta'ala, daripada wahyu yang disampaikan kepadanya. Sama ada wahyu secara langsung ataupun melalui ilham. Hatta lupa Nabi itu pun Allah yang buat untuk mengajar manusia. Contohnya Nabi lupa dalam sembahyang. Jadi ada hukum yang Allah nak ajarkan.
sujud sahwi tu. Lupa Nabi tu pun daripada Allah. Bukan Nabi macam kalau kita lupa tu memang sebab kelemahan kita lah tuan-tuan. Memang jadi pelupa. Tapi Nabi lupa tu pun sebab Allah. Allah yang perintahkan sedemikian. Allah yang buat sedemikian. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah wajibkan kita pertama menerima. Menerima Islam itu. Yang kedua menghormati segala hukum hakam yang disampaikan oleh baginda pada dari segi i'tikad. Hormat dari segi i'tikad dan segala tutur kata serta amal perbuatan, supaya apabila datang matinya pada bila-bila masa pun dia berada dalam keadaan beragama Islam. Sebab apa? Ada Nabi sebut dalam hadis akhir zaman, ada yang berpagi-pagi dia beriman, berpetang-petang dia dah kufur. Berpetang-petang dia Islam, bermalam-malam dia kufur. Berubah-ubah dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia, dengan keyakinan hatinya itu, boleh merosakkan iman dan Islam. Waliyahzubillah, kita bimbang bila mana Allah Ta'ala jemput kita, mati kita dalam keadaan kita sedang melakukan benda-benda yang merosakkan iman. Kalau maksiat munkar tu tahan lagi tuan-tuan. Kalau kita buat benda yang merosakkan iman sehingga kita terkeluar murtad, mati tak sempat bertaubat, baru mengucapkan perkataan yang boleh menyebabkan terbatalnya iman, kemudian direntap nyawa kita, tak bertaubat kita tuan, maka bagaimana keadaan kita? Murtad tuan, mati dalam keadaan murtad, kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Ta'ala. Waliyahzubillah min zalik. Maka kita jaga, sebab perkara yang boleh membatalkan iman ini boleh dibatalkan dengan 3 cara. Iaitu dengan i'tikad kita, hati kita, kepercayaan kita. Kita dah mula ragu dah dengan Quran, mula ragu dengan Islam, mula ragu dengan hadis. Bahaya. Dari segi hakikatnya dia telah membatalkan akidah dia itu, murtad. Ataupun dilakukan dengan tutur kata, perkataan, dia isytiharkan terus yang dia keluar daripada Islam, dia menafikan benda yang halal itu yang baik, ataupun dia mengatakan benda yang haram itu tidak lagi haram. Ini antara benda-benda yang boleh membatalkan iman kita melalui tutur kata, ataupun dengan perbuatan dia sendiri. Disembah berhala, disembah pokok, disembah api, disembah kubur. Ini semua perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan agama tuan-tuan. Dan lagi maksud firman Allah Ta'ala ayat 136 surah An-Nisa yang boleh kita ambil kefahaman. Yang pertama, Allah Ta'ala mewajibkan tiap-tiap seorang itu menetapkan dan mengekalkan akidah kepercayaan hingga kepada saat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Penting tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab penentuan kita sekarang ni ialah di hujung, bukan di tengah, bukan di awal. Tengah baik, awal baik, tengah baik, hujung tak baik, kesimpulan dia tak baik. Dia ending dia tu. Itu antara hikmah ni. Sebab apa tuan-tuan? Supaya kita jangan cepat selesa. Alhamdulillah sekarang ni kita Allah Ta'ala pilih sebagai umat Islam, sebagai ahli Qaryah Masjid Istiqamah, tapi pengakhiran tak tahu lagi. Jadi kita jangan cepat mendabik dada, jangan cepat selesa. Dan orang yang melakukan maksiat kemungkaran pula, supaya dia jangan putus asa. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia jahat sekarang ni, masa depan tak tahu lagi, dia masih lagi ada peluang untuk dia berubah, untuk dia baiki kehidupan, pengakhiran kehidupannya itu. Jadi dua-dua dapat benefit, dua-dua dapat manfaat apabila Allah Ta'ala merahsiakan bagaimana pengakhiran kematian seseorang itu. Tapi itu yang paling penting. Jadi apa yang kita buat jahat macam mana pun, banyak mana pun dosa kita, yang pasti penghujung baik, dia akan jadi baik, dapat natijah yang baik. Mujur Allah Ta'ala buat macam tu tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kira purata, macam exam tuan-tuan, dia panggil apa? Universiti CGPA. Jenuh kita. Kalau mula-mula dah buat jahat, tengah-tengah buat jahat, nak buat baik hujung pun CGPA dah teruk dah. Dah tak boleh dah. Macam kita anak-anak kita kalau first year ataupun sem pertama dia tak score, dapat 2.0, 2.0. Berat dah tu. Dah tak boleh confirm dah. Walaupun dia bulun sem akhir tuan-tuan, dia tak boleh dapat 4 flat dah. Sebab dia kira purata. Mujur Allah Ta'ala tak buat macam tu tuan-tuan. Kalau tidak berat kita. Hak dosa-dosa kita semua, buatlah baik macam mana hujung pun, dulu buat jahat kira.
Wujud Allah Ta'ala boleh hapuskan, boleh ampunkan semua kejahatan kita. Yang penting pengakhiran kita itu baik. Ini satu peluang. Peluang untuk siapa? Untuk kita semua, sama ada pendosa ataupun orang yang taat. Hak tu yang paling penting. Taat sekarang, kalau ending teruk. Jadi kita kena berjaga-jaga. Ini yang disebutkan daripada firman Allah Ta'ala. Wajib tiap-tiap seorang daripada kita ni menetapkan dan mengekalkan akidah, kepercayaan. Selain daripada amalan, iktikad itu yang paling penting dalam hati kita. Kekalkan hak yang mana yang sahih tu, sehingga kita dijemput Allah Ta'ala pada saat kehidupan yang terakhir. Iktikad jangan sampai terbatal, akidah kita jangan sampai rosak. Ini yang paling penting, iaitu percayakan kebenaran keesaan Allah Ta'ala, percaya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya. Baru ni kawan saya dia share tuan dalam kami Regu Alumni. Dia share, dia screenshot semua perbincangan dalam satu grup Telegram. Grup Telegram tentang ada satu lagi Nabi palsu yang baru di Malaysia. Siap buat Telegram group gitu kan. Dan grup tu pula open, orang boleh masuk, boleh bahas. Dia kata apa tuan-tuan, antara yang sempat dimansuhkan sebagaimana syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa. Quran juga dah dimansuhkan. Sebab apa? Dah datang Nabi baru dia. Dia tak perlu lagi sembahyang 5 waktu. Ni dah rosak tuan, batal iman. Dia dah menafikan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia beriman dengan Rasul selain daripada Muhammad. Jadi semua perbuatan-perbuatan ini, kepercayaan, iktikad ini dia membatalkan syahadah hari itu sendiri, maka telah terkeluarlah daripada landasan iman. Jadi wajib kita jaga, percaya Allah Tuhan yang Esa, percaya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya adanya malaikat-malaikat Allah yang menjalankan segala perintah Allah Ta'ala, percaya adanya kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan untuk memandu manusia ke jalan kebahagiaan, dan kita percaya adanya rasul-rasul yang diutuskan Allah Ta'ala untuk menerangkan jalan yang tersebut. Semua itu diterang Allah Ta'ala, hantar utusannya untuk menerangkan jalan-jalan kebenaran tersebut. Dan percaya adanya hari akhirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil dan yang amat pemurah, menyempurnakan balasan segala bawaan hidup manusia semasa masing-masing berada di dunia. Kita percaya kenapa adanya akhirat? Sebab waktu itulah Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Sebab hari ini ramai yang pertikaikan Tuhan. Kalau Tuhan itu wujud, kenapa ramai orang sakit? Kenapa ramai orang susah? Kenapa kanak-kanak ditindas? Banyak soalan-soalan tu, sehingga mereka menjadi atheis. Tak percaya Tuhan. Kata kalau Tuhan ada, kenapa ada kesusahan? Sedangkan dunia ni bukan tempat kekal selama-lamanya. Kita sedang diuji. Ibaratnya kalau anak-anak kita sekarang ni dalam dewan peperiksaan. Jadi dalam dewan peperiksaan Tuhan ada soalan senang, ada soalan susah. Untuk apa? Untuk menguji kita. Maka itu hak Allah Ta'ala. Dia nak uji kita dengan soalan senang ke, dengan apa? Dengan nikmat ke, dengan musibah ke, itu hak dia. Sebagaimana kita ambil exam, pengubah soalan, lembaga peperiksaan dia nak buat soalan senang ke, soalan susah ke, dia ada spek dia sendiri. Kita kan dah disuruh belajar, dah ada bagi syllabus, dah bagi buku teks, baca buku boleh jawab. Soalan senang pun dia boleh jawab, soalan susah pun boleh jawab. Kita pun sama, Allah dah bagi syllabus kita, ada Quran, ada hadis. Allah telah hantar cikgu lagi, Rasul untuk membimbing kita. Hak kita yang tolak, fail. Itu ibaratnya tuan-tuan, perbandingannya. Maka tuan-tuan, tak layak untuk kita pertikaikan keadilan Allah Ta'ala di atas dunia ni. Bahkan hari akhirat itulah antara hikmahnya nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita sebut Maliki Yaumiddin, Malik, raja kepada hari pembalasan. Maka Allah Ta'ala akan balas dengan seadil-adilnya. Apa saja yang kita buat, kita akan dibalas, diberi ganjaran ataupun diberi azab atas setiap perbuatan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarah kebaikan yang kita buat pun, walaupun orang tak tahu, orang tak perasan, Allah Ta'ala Maha mengetahui, akan dibalas kebaikan itu.
Dan sekecil zarah kejahatan yang kita buat pun Allah Ta'ala maha mengetahui, dan ada balasannya itu, ada azabnya itu. Jadi itu tujuan Allah Ta'ala jadikan adanya hari akhirat. Dan kita yakin ada orang menafikan akhirat. Ini golongan-golongan incis yang tak percaya Tuhan. Bagi dia mati-matilah. Kalau mati gitu, mati terus begitu saja tuan-tuan, yang itu betul Tuhan tak adil. Sebab banyak cerita tergantung. Kalau dunia ni habis begitu saja tuan-tuan, macam kita buat filem tuan-tuan, tiba-tiba ending cerita tu orang jahat menang, orang baik kalah. Nampak tergantung cerita tuan-tuan. Tergantung cerita tu kan. Silap kalau kat India tuan-tuan, bangau ayam kena bakar. Dia mesti happy ending. Cerita mesti happy ending. Hero mesti menang, orang jahat mesti kalah. Tapi kalau kat dunia ni macam mana kehidupan kita? Banyak orang-orang baik yang mati tertindas, tak terbela. Jadi cerita dia seolah-olah macam tergantung. Jadi tu kita kata tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan hari akhirat untuk nak melanjutkan cerita yang sebenarnya. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mengadili setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita yakin, kita percaya dengan adanya hari akhirat itu. Walaupun memanglah kita tak boleh nak capai dengan akal. Bagaimana dah mati, dah hancur, tiba-tiba boleh hidup semula. Dan dinyatakan dah dengan pelbagai dalil nakli dan juga akli. Dalil logik pun dah dinyatakan. Jadi kita yakin dan kita percaya, inilah i'tiqad kita tuan-tuan. Kemudian yang kedua, berdasarkan ayat tadi juga, surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa sesiapa yang tidak percayakan benarnya mana-mana satu daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya yang di atas tadi, maksudnya rukun iman. Siapa yang tak percaya, siapa yang menafikan, siapa yang ada keraguan tentang perkara yang wajib kita percaya, nescaya jauhlah dia daripada mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Ini yang pertama sekali tuan-tuan, betulkan i'tiqad, betulkan kepercayaan. Jangan sibuk nak beramal tapi akidah rosak. Itu pun sia-sia. I'tiqad, itu yang ulama menyebut awwaluddin ma'rifatullah. Bermula agama itu dengan kita mengenal Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala dalam erti kata yang sebenar, mengesakan Allah Ta'ala. Esakan Allah Ta'ala daripada sudut zat dia, esakan Allah Ta'ala dari sudut sifat dia, esakan Allah Ta'ala dari sudut perbuatannya. Kemudian kita beriman dengan ke-6 rukun iman yang asas itu tuan-tuan. Inilah kepercayaan kita yang wajib untuk kita jaga. Maka kalau rosak perkara ini, kata Allah Ta'ala, nescaya jauhlah dia daripada mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Maksudnya dia takkan masuk syurga. Takkan masuk syurga, maknanya dia kekal dalam azab neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Waliyahzubillah. Ini bermula dengan i'tiqad kepercayaan. Ini kita mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Manakala maksud ayat 86 hingga 89 daripada surah Ali Imran, iaitu memberi amaran. Allah Ta'ala memberi amaran dengan mengingatkan sesiapa yang berbalik menjadi kafir, yakni murtad, setelah dia percayakan keesaan Allah Ta'ala, setelah dia percayakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran perkara-perkara yang disampaikan oleh baginda. Dulu dia percaya, asalnya lahir dalam keadaan iman, keluarga orang Islam, tiba-tiba dia murtad, auzubillah. Jadi Allah Ta'ala bagi amaran, maka tidaklah ada harapan bagi orang itu akan dibalas baik oleh Allah Ta'ala. Orang yang murtad ni, semua kebaikan yang dia buat ketika di Islam semua terbatal. Hatta ada pendapat yang mengatakan lepas dia, kalau dia murtad kemudian dia kembali kepada Islam balik, kebaikan itu pun tidak diterima dah. Dia kena buat balik yang baru, dibatalkan dengan kemurtadan dia tadi tu. Apatah lagi dia memang murtad, terus murtad dan dia tak bertaubat, maka kata Allah Ta'ala, tidak ada harapan bahawa orang itu akan dibalas baik oleh Allah Ta'ala walaupun dulu dia pernah buat baik. Bahkan dikutuk, dilaknat dan dikenakan azab seksaan yang berkekalan selama-lamanya. Kecualilah kalau dia bertaubat dan dia kembali kepada Islam serta memperbaiki segala apa yang telah merosakkan Islam dahulu. Jadi kita kena jaga dia dua ayat tadi tu. Pertama, jaga akidah. Yang kedua, jangan kita keluar
daripada landasan kebenaran, iaitu dengan istilahnya murtad. Baginda Nabi SAW menerangkan dalam hadis yang berikut, hadis yang ke-134, An Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi summa istaqim. Daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkanlah daku mengenai agama Islam satu ajaran yang tidak payah lagi aku bertanya kepada orang lain mengenainya. Cukup dengan kau. Diminta, biasa banyak kita lihat dalam hadis-hadis yang seumpama ini. Sahabat ni, sebab sahabat Nabi ni dia ada 124,000. Ramai sahabat. Maksudnya mereka ni yang tinggal di Madinah ni berapa orang? Dia tak ramai, takkan Madinah 124,000 tuan. Maksudnya merata. Merata tu yang ada orang datang dari jauh untuk berbai'ah, untuk mengucap kalimah syahadah, kemudian dia minta Nabi nasihat macam ni lah. Tak payah nak payah datang daripada jauh dah. Minta satu nasihat yang penting supaya dia boleh beramal. Tak lagi nak datang jumpa Nabi jauh. Jadi kita lihat antara ni lah. Dia tanya, mintakan Nabi bagi dia satu nasihat. Ajarkan aku satu perkara yang aku tak payah lagi tanya dengan orang lain tentang Islam. Jadi Nabi bagi jawapan seperti mana yang dikehendaki. Dia nak jawapan yang ringkas dan padat. Nabi bagi. Sabda Nabi SAW, apa dia? Qul amantu billahi summa istaqim. Tegaskanlah dengan lidahmu akan kepercayaanmu kepada uluhiyah dan juga rububiyah Allah Ta'ala. Ini ditafsirkan secara detail. Qul amantu billahi, maksudnya apa? Kalau kita terjemahkan secara literal, katakanlah engkau beriman kepada Allah. Beriman bagaimana? Tegaskan dengan lidahmu. Qul, katakan, tegaskan dengan ucapan lidah kita akan apa yang kita percaya tentang uluhiyah dan juga rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita sebut tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Uluhiyah ni pada sudut apa? Keesaan Allah Ta'ala. Kita sebut la ilaha illallah. Ilah di sini ialah uluhiyah. Tuhan juga, tapi Tuhan yang esa, yang tunggal, yang tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Begitu juga dengan rububiyah Allah Ta'ala, Rabb, yang kita sebut Rabbil Alamin. Tuhan juga, Tuhan yang menciptakan dan mentadbir sekalian alam ini. Kekuasaan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang mengurus tadbir alam ini. Tiada sesiapa yang layak ataupun yang boleh melakukan seperti mana Allah Ta'ala. Jadi ini kita tegaskan kepercayaan kita dengan lidah kita tentang uluhiyah dan rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi, summa istaqim. Bila apa yang kita ucapkan daripada keyakinan kita tu, kemudian teruskan, sempurnakan apa yang dikehendaki oleh kepercayaan kamu itu hingga akhir hayatmu. Istiqamah, summa istaqim, istiqamah di atas jalan kebenaran berdasarkan keyakinan i'tiqad. Jangan sampai kita berpaling. Sampai kita mati. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ataupun keterangan yang tersebut, para alim ulama mengambil satu kesimpulan daripada hadis ini, bahawa tiap-tiap seorang itu wajib menjaga iman dan Islam dia daripada sebarang i'tiqad ataupun kepercayaan yang rosak, ataupun daripada perkataan dan perbuatan yang menyebabkan rosak ataupun batalnya iman dan Islam. Itu kita mengaji asas kepada Islam dan rukun iman dan rukun Islam. Ini asas tuan. Jangan sampai kita berpaling, jangan sampai kita merosakkan ataupun membatalkannya. Jadi kena istiqamah. Rosaknya iman dan Islam itu dinamakan riddah. Rosak iman dan Islam dinamakan riddah, yang ditarifkan oleh para ulama seperti berikut. Riddah ini apa dia? Artinya berbalik menjadi kafir setelah beragama Islam. Dan orang yang melakukan riddah ini dinamakan sebagai murtad. Murtad lah, riddah ni murtad, jenayah yang paling bahaya dalam agama kita. Riddah adalah seburuk-buruk dan sekeji-keji jenis kufur. Orang kafir dengan orang yang murtad, teruk lagi orang murtad. Teruk lagi orang murtad tuan-tuan daripada orang kafir ni.
Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang murtad ni dia berlainan hukumnya daripada orang kafir yang lain daripada beberapa perkara. Jadi kita lihat orang kafir ni, kalau dia kafir harbi lainlah. Tapi kalau dia kafir zimmi, darah dia haram ditumpahkan, terpelihara. Harta dia pun terpelihara, orang kafir zimmi. Kecuali kafir harbi. Kafir ni ulama bahaskan ada banyak jenis lah. Antaranya kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ini 3 jenis kafir yang Islam menjaga darah dia dan juga harta dia terselamat. Orang murtad tak, terkeluar, sama macam orang kafir harbi. Jadi beberapa perbezaan antara orang kafir dan murtad. Yang pertama, orang yang murtad tidak harus dibiarkan dalam keadaan riddahnya. Maksudnya kita tak boleh biarkan dia dalam keadaan murtad dia. Tak boleh nak biarkan dia. Melainkan hendaklah pihak yang berkuasa, iaitu pihak kerajaan, menyuruh dia bertaubat kembali kepada Islam. Ini tanggungjawab pihak yang berkuasa. Jadi Allah Ta'ala yang memerintahkan sedemikian berdasarkan apa yang Nabi sendiri buat. Nabi sebagai kerajaan, Nabi sebagai pemerintah. Orang murtad tak boleh nak dibiarkan kemurtadan dia itu. Bahawa ini nampak orang murtad tuan, jelas dengan ucapan dia, dengan perbuatannya, tapi tidak ada tindakan undang-undang yang diambil. Kesannya pun tuan-tuan, kesannya akan semakin ramai yang murtad. Tidak ada tindakan yang tegas. Sedangkan ini adalah jenayah agama yang paling berat, bahkan termasuk dalam hukuman hudud. Ini bukan benda yang kecil. Hudud tak banyak tuan, hanya 7 jenis kesalahan saja yang termasuk dalam hudud. 7 jenis jenayah saja yang termasuk dalam kesalahan hudud. Tak banyak pun 7. Macam-macam kesalahan dalam dunia tu kan 7 je yang kena hudud. Antara termasuk murtad. Maksudnya apa? Benda yang berat. 7 ni benda yang berat, bukan benda yang simple, bukan benda yang remeh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dari segi hukum, orang murtad tak boleh nak dibiarkannya, melainkan kita wajib, pemerintah lah, orang berkuasa wajib untuk minta dia bertaubat, kena tangkap dia, kaunseling dia, bagi nasihat kepada dia, tanya dia apa yang menyebabkan dia jadi sedemikian. Adakah disebabkan dia tak faham, atas kejahilan dia terpengaruh, ataupun memang dia degil, memang dia sengaja. Kalau dia tidak, hendaklah dikenakan hukuman bunuh. Kalau dah bagi nasihat, dah bagi kaunseling, dah minta supaya dia bertaubat, bagi tahu kesan daripada perbuatan dia akan dibunuh, dia tetap tak nak berubah, tak nak kembali kepada Islam, kebenaran itu, maka dia dikenakan hukuman bunuh, sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa hadis berikut. Sebab ini adalah perintah Allah Ta'ala dan Nabi sendiri telah melaksanakannya. Hadis yang ke-135, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Kata Nabi SAW, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menukar agama, yang menukar agama Islamnya itu, maka hendaklah kamu membunuhnya. Jadi siapa yang perintahkan? Nabi. Bila Nabi perintahkan, maksudnya perintah itu datang daripada Allah Ta'ala. Kalau tak nak laksanakan, kita langgar perintah Allah. Utamanya pihak pemerintah lah. Dia tidak ada istilahnya kebebasan beragama. Nanti kita akan bincangkan di belakang nanti, apakah maksud kebebasan beragama itu, dari sudut agama Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kebebasan beragama asal kepada orang bukan Islam, maksud Islam iaitu bebas. Nak Islam ke tak nak Islam, tapi bila dah masuk Islam, dia tak termasuk dalam konteks tersebut. Jadi Nabi sendiri kata, man badalah, siapa yang tukar agama, siapa yang tukar, maksudnya tukar daripada agama Islam, maka faqtuluhu, hendaklah kamu bunuh dia. Hadis yang kedua, An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idhhab ila al-Yaman thumma atba'ahu Mu'adz bin Jabal, falamma qadima alaihi alqalahu wisada wa qala inzil, wa idza rajulun indahu muthaqun qala ma hadha, qala kana yahudiyan fa aslama thumma tahawwada, qala la ajlisu hatta yuqtal,
qada'ullahi wa rasuluh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dengan sabdanya. Nabi perintahkan siapa? Nabi perintahkan Abu Musa, pergilah engkau ke negeri Yaman. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghantarkan Muaz bin Jabal selepas pemergiannya. Jadi mula-mula Abu Musa pergi, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muaz pula pergi ke Yaman. Apabila Muaz sampai ke tempat Abu Musa menyambutnya dengan memberikan dia sebiji bantal alas untuk duduk. Kita kata cushion lah, bagi bantal untuk dia duduk alas. Serta berkata kepada Muaz, silalah duduk. Dan dekat situ ada seorang lelaki yang terikat. Dia nampak dekat tempat duduk tu ada seorang lelaki yang terikat, yang diikat. Yang diikat oleh Muaz. Maksudnya apa? Muaz di situ Nabi hantar dia sebagai gubernur, sebagai wakil kerajaan untuk menguruskan keadaan di sana. Jadi bila Muaz nampak lelaki itu dalam keadaan terikat, dia pun tanya, apa orang ini? Apa yang dia buat? Lalu Abu Musa pun menjawab, orang ini ialah seorang Yahudi yang mana dia masuk Islam, kemudian dia berbalik menjadi Yahudi. Dia murtad. Asal Yahudi, sebab asal Yaman tu dulu banyak Yahudi, tuan-tuan. Penempatan Yahudi banyak di Yaman. Jadi salah seorang dia adalah yang famous itu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni seorang Yahudi daripada Yaman. Inilah apa nama ni? Batu api neraka. Batu api neraka yang menyebabkan berlakunya konflik besar di kalangan sahabat, sehingga berperangnya antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Berperangnya Sayyidina Ali dengan Aisyah. Inilah batu api dia. Dia panggil apa? Dia antara pencipta Syiah itu sendiri. Syiah itu dicipta oleh dia. Dia mastermind. Jadi kita nampak ni perangai Yahudi, tuan-tuan. Dia masuk Islam tapi dia munafik. Dia melaga-lagakan sahabat-sahabat di sana. Jadi termasuklah Yahudi di sini, di Yaman juga. Jadi kata Abu Musa, dia ni dulu Yahudi, kemudian masuk Islam, kemudian dia berbalik menjadi Yahudi. Lalu Muaz bila dengar jawapan Abu Musa, Muaz berkata, aku tak akan duduk di sini. Aku tidak akan duduk. Dia jemput duduk, aku tak akan duduk sehingga dia dibunuh. Maksudnya dia suruh bunuh. Sahabat suruh bunuh. Aku tak akan duduk sini sehingga dia dibunuh. Itu adalah hukuman. Itu adalah hukuman Allah dan Rasulnya. Sebab itu hukuman. Jadi kena laksanakan hukuman dulu. Ini dalil hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita ambil satu lagi hadis. Wali Abi Dawud fi hadhihi qissah fa utiya Abu Musa bi rajulin qad irtadda anil Islam fada'ahu 20 lailatan aw fariq aw qariban minha faja'a Mu'az fada'ahu fa'aba fadaraba unqahu. Dan pada riwayat Abu Musa mengenai kisah ini juga, jadi ada riwayat yang lain tapi kisah yang sama. Maka dibawa kepada Abu Musa seorang yang telah murtad, iaitu orang yang meninggalkan agama Islam, lalu disuruhnya bertaubat dengan memeluk Islam semula. Ini hukum dia, orang yang murtad bukan terus dibunuh. Wajib diminta dia bertaubat. Selama kira-kira 20 malam. Dia bagi tempoh. 20 malam bagi dia tempoh. Kemudian datang Muaz serta menyuruhnya juga bertaubat. Muaz datang suruh dia taubat juga. Tetapi orang lelaki itu enggan untuk bertaubat, lalu dipenggal lehernya. Dihukum bunuh dengan cara dipancung pada lehernya. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis-hadis ini, dia menerangkan bahawa pertama, sesiapa yang menjadi murtad, asal Islam kemudian diisytiharkan keluar daripada agama, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Adapun dengan i'tiqad kita tak tahu. Kalau dia menyembunyikan, dia jadilah munafik. Tapi kalau dia menzahirkan, itu namanya murtad, yang perlu diambil tindakan undang-undang. Jadi kalau dia menyembunyikan, tak boleh nak ambil undang-undang sebab kerajaan, sebab kita menghukum benda yang zahir. Jadi bila dia isytiharkan murtad, wajib dia dibunuh oleh pihak yang berkuasa selepas dia disuruh untuk bertaubat kembali kepada Islam dan
dia enggan berbuat demikian. Dalam mazhab Syafi'i 3 hari 3 malam tempoh. 3 hari 3 malam. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, tidak ada tempoh hari, melainkan kita bagi, kalau kita nampak ada harapan dia boleh bertaubat, kita bagi tempoh sampai, maksudnya kita hantar kaunseling ke, kita hantar dia pergi mengaji kitab ke, tak ada tempoh. Yang penting kita nampak dia ada harapan bertaubat, kita bagi tempoh. Tapi kalau dia tidak ada harapan bertaubat, sehari pun jangan tinggalkan. Jangan bagi peluang, terus pancung. Itu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, yang masyhurnya ialah 3 hari lah. 3 hari 3 malam kita bagi tempoh untuk dia bertaubat. Dalam keadaan kita menerangkan, kita hantar kaunselor, kita hantar ustaz, kita terangkan kesan daripada perbuatannya ini, dia akan dibunuh. Minta dia kembali balik. Dia tak nak, barulah dia akan dilaksanakan hukuman pancung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajaran ataupun poin yang kedua daripada hadis ini, hukuman bunuh yang tersebut hendaklah dikenakan kepada tiap-tiap orang murtad, sama ada lelaki ataupun perempuan, sebagaimana yang terkandung pada hadis Muaz bin Jabal yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dengan sanadnya yang hasan, yang bermaksud tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya ke negeri Yaman, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mana-mana lelaki yang menjadi murtad, yakni meninggalkan Islam, maka suruhlah dia bertaubat kembali kepada Islam. Jika dia kembali kepada Islam, bebaskanlah dia, dan kalau tidak, maka penggallah lehernya. Dan mana-mana perempuan yang murtad meninggalkan Islam, maka disuruhlah dia bertaubat kembali kepada Islam. Jika dia kembali kepada Islam, bebaskan dia, dan kalau dia tidak, tak nak kembali, maka penggallah lehernya. Ini juga Nabi sebut jelas kepada Muaz, laki ke perempuan ke, sama hukuman dia. Walaupun ada khilaf dalam mazhab Hanafi dia kata yang lelaki murtad saja dipancung, perempuan murtad dipenjarakan sampai dia mati. Itu pandangan mazhab Hanafi lah, dengan berhujah Nabi tidak memancung perempuan dalam peperangan. Perempuan kan yang bunuh hanya lelaki saja. Tawanan perang perempuan Nabi tidak bunuh. Itu hujah Imam Abu Hanifah lah. Tapi jumhur ulama, majoriti ulama termasuk mazhab kita, tidak ada beza antara lelaki dan perempuan murtad dipancung. Jadi ucapan ke, dengan perkataan ke, dengan perbuatan ke, kita minta dia bertaubat, dia tak nak, boleh. Antara sebelum ni tuan-tuan biasa dengar nama Siti Kasim banyak ucapan-ucapan dia, kita tak hukumkan dia murtad, sebab yang boleh hukum murtad ni lah pihak yang berkuasa. Tapi secara zahir, secara teori yang kita belajar, ucapan dia banyak ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan jatuh terbatalnya iman. Antaranya dia kata dulu Tuhan tercipta daripada getaran. Itu ada yang dia kata banyaklah benda-benda dia mempertikaikan syariat semua. Seolah-olah dari segi teorinya dia ni memang orang yang dah jatuh, membatalkan akidah dia itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni kita akan masuk ni, panjang ni perbahasannya. Pengertian dasar kebebasan beragama atau dasar tidak ada paksaan dalam beragama. Ini perbahasan yang panjang, insya-Allah saya tidak berniat untuk kita bahaskan pada malam ini. Insya-Allah pada kuliah akan datang. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar kebebasan beragama dan tidak ada paksaan dalam beragama ini? Yang penting, hukuman murtad ini memang perlu tegas. Sebab apa tuan-tuan? Apa hikmah dia tuan-tuan? Kalau kita lihat dalam sirah, dalam sejarah ni tuan-tuan, ramai orang-orang Yahudi, terutamanya orang Yahudi, yang mereka ni sengaja masuk Islam. Sengaja masuk Islam beramai-ramai, kemudian sengaja murtad ramai-ramai. Apa kesan dia tuan-tuan? Kita tak boleh nak mendakwa orang Islam ni semua iman kuat. Jangan kata zaman kita, zaman Nabi pun ada iman yang tak kuat. Semua orang Islam iman dia ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sederhana. Kesan dia bila dia buat macam tu tuan-tuan, dia akan menggugat iman orang Islam yang lain, terutamanya iman yang lemah, yang baru masuk Islam, yang faham ramai-ramai. Dia sengaja provoke ramai-ramai masuk Islam, kemudian ramai-ramai murtad. Waktu nak pergi perang, ramai-ramai murtad pula. Dia akan menggugat, dia akan merosakkan umat Islam yang lain tuan-tuan. Itu kesan dia. Maka perlu ada satu undang-undang yang tegas. Masuk Islam, murtad kena bunuh, supaya apa? Dia tidak merosakkan iman dan juga akidah orang Islam yang lain. Maka penting untuk kita meletakkan satu hukuman yang berat, supaya orang tidak mempermainkan Islam, tidak mempermainkan agama.
Sedangkan Islam ni adalah agama kebenaran. Kita tak nak orang lain yang dah atas jalan kebenaran tiba-tiba mereka lompat daripada kebenaran itu. Ibaratnya dia dah dalam atas satu kapal, tuan-tuan, yang akan bawa dia berlayar ke tempat yang selamat, tiba-tiba nak terjun laut. Kita kena selamatkan dia. Maka kita ada satu undang-undang yang tegas supaya semua selamat. Supaya orang yang murtad tu pun kembali pada Islam dan orang lain tak ikut seperti mana perbuatannya itu. Jadi tuan-tuan, wallahu alam, kita berhenti di sini dulu, tuan-tuan. Kalau ada soalan sebelum kita tangguh. Kalau tak ada, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala lah yang memberikan kefahaman yang sebenar-benarnya kepada kita, khususnya berkenaan dengan pembahasan kita pada malam ini, iaitu cara kita nak mengukuhkan akidah dan pentingnya kita menjaga iman dan Islam kita ini. Wallahu alam, apa yang baik daripada Allah Taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku li qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.